Selamat petang, salam sejahtera. Ini perkembangan terkini daripada Perhimpunan Agung UMNO yang paling mengejutkan kita apabila salah seorang daripada pemimpin besar UMNO tiba-tiba boleh kata letak jawatan atau undur diri daripada jawatan beliau. Belum masanya lagi untuk diletakkan jawatan atau dipecat atau paling senanglah digugurkan atau diletakkan jawatan oleh akar umbi UMNO. Beliau telah pun mengumumkan keputusan muktamad untuk tidak mempertahankan jawatan Ketua Pemuda UMNO. Anda pasti tahu siapa orangnya apabila saya sudah sebut jawatan tersebut. Ini orangnya, yaitu Ashraf Wajdi Dusuki. Hari ini dia mengumumkan satu keputusan muktamad bahwa beliau tidak akan mempertahankan jawatan Ketua Pemuda UMNO. Wow. Ini memang kejutan besar karena kita tahu antara yang lantang bercakap di media di mana-mana untuk mempertahankan UMNO ataupun untuk membuat sesuatu tuntutan, inilah dia, Ashraf Wajdi Dusuki. Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Ashraf Wajdi Dusuki, menyatakan mengumumkan hari ini, keputusan beliau untuk tidak mempertahankan jawatan yang disandangnya pada pemilihan parti yang akan diadakan nanti. Ashraf Wajdi berkata, langkah tersebut diambil sebagai mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan BN menarik sokongan pengundi muda dalam pilihan raya umum yang lalu. Adakah ini satu strategi ataupun adakah ini satu perkara yang baik untuk parti UMNO dengan pengunduran Ashraf Wajdi Dusuki ini, padahal dia memang seorang yang lantang, berani, dan sudah dikenali dalam kalangan politiken dan ahli politik di Malaysia. Siapa yang layak menggantikan Ashraf Wajdi Dusuki? Saya pikir beliau ini sajalah yang boleh menggerakkan pemuda UMNO sekarang. Tapi tak apalah. Kata Ashraf Wajdi Dusuki, dia mahu mengundurkan diri kerana dia mau ambil tanggung jawab sebagai kegagalan beliau menarik sokongan pengundi muda dalam pilihan raya yang lalu. Jadi dengan kata lain, bolehlah dikatakan beliau meletakkan jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia atas kegagalan membawa kemenangan kepada Barisan Nasional UMNO baru-baru ini. Saya boleh menyatakan secara terus terang seperti saudara Sahrir Hamdan, saya mohon maaf atas kesilapan saya. Kegagalan saya memimpin Anda semua, kata beliau. Saya ambil keputusan untuk tidak lagi mempertahankan jawatan saya, kata beliau ketika ucapan penggulungan Perhimpunan Agung Pemuda UMNO di Pusat Dagangan Dunia WTC di Kuala Lumpur hari ini. Ashraf juga berkata, dia telah menyatakan hasrat untuk melepaskan jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO lebih awal, yaitu pada malam BN tewas pada November tahun lalu. Bagaimanapun katanya, hasrat itu dihalang Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob yang juga Perdana Menteri. Ada dua perkara yang saya nak ulas di sini. Pertama, ada lagikah orang yang berani bertanggung jawab seperti Ashraf Wajdi Dusuki? Apabila kalah, menyadari bahwa dia menjadi antara sebab kekalahan Barisan Nasional dan UMNO. Dan sanggup meletakkan jawatan tanpa diarah, tanpa dipaksa, tanpa disuruh, tanpa ada sidang media. Beliau sanggup mengambil tanggung jawab ini. Ada lagikah pemimpin seperti ini? Yang seterusnya, pada pendapat Anda, para penonton sekalian, persoalannya ialah sejauh mana Zahid Hamidi berani bertindak seperti Ashraf Wajdi Dusuki? Adakah Zahid Hamidi juga perlu bertanggung jawab seperti Ashraf Wajdi Dusuki yang harus mengambil tanggung jawab letak jawatan kerana kegagalan membawa UMNO Barisan Nasional mendapatkan kerusi yang lebih banyak. Bahkan kita lihat dalam sejarah politik Malaysia, inilah kali pertama UMNO Barisan Nasional kalah teruk, hanya mendapat 30 kerusi daripada 222 kerusi parlimen di Malaysia. Jadi, dengan tindakan Ashraf Wajdi Dusuki meletakkan jawatan ini, adakah pemimpin-pemimpin yang lain akan terbuka hati pula untuk mengikut langkah Ashraf Wajdi Dusuki letak jawatan
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Sekian, bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Malam ini saya nak kongsi dengan kamu satu lagi pendedahan Zahid Hamidi yang mengejutkan seluruh Malaysia berkaitan dengan satu langkah yang dipanggil langkah Saint Regis Perikatan Nasional. Wow! Rupa-rupanya benar pernah berlaku. Satu langkah mahu menumbangkan kerajaan perpaduan untuk menghalang kerajaan perpaduan dapat ditubuhkan. Selain daripada itu, langkah ini juga adalah satu langkah untuk mau menyingkirkan Zahid Hamidi sebagai pengerusi BN. Bayangkan, dan ianya melibatkan Perikatan Nasional. Kesian kan? Bayangkan, Perikatan Nasional nak campur tangan, nak menyingkirkan pengerusi Barisan Nasional. Bukankah itu satu perkara yang amat-amat mengecewakan dan mendukacitakan? Malam ini saya nak cerita kamu dengan panjang lebar apa yang didedahkan oleh Zahid Hamidi berkaitan dengan panggilan telefon pemimpin PAS ke Zamri telah membongkar langkah Saint Regis Perikatan Nasional. Apa ceritanya? Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hari ini mendedahkan mengenai kewujudan langkah Saint Regis diatur beberapa ahli parlimen parti itu bersama pemimpin PN. Sanggup juga pemimpin-pemimpin parti daripada UMNO mahu bersama pemimpin Perikatan Nasional membentuk langkah Saint Regis ini. Dan selain daripada itu, kata Ahmad Zahid Hamidi, ia bukan saja untuk menggagalkan pembentukan kerajaan perpaduan yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, malah cuba pula untuk menyingkirkan ahli parlimen Bagan Datuk Terbabit sebagai pengerusi Barisan Nasional. Pada pendapat saya, ini satu perbuatan yang menjual prinsip dan marwah parti. Kerana bayangkan, anda bersama dengan parti lawan cuba mahu menyingkirkan pengerusi Barisan Nasional ataupun pengerusi gabungan parti anda sendiri. Bukankah itu satu perkara yang tidak berprinsip dan memalukan serta menggadai marwah sendiri? Menurut pemimpin UMNO yang enggan namanya didedahkan, Ahmad Zahid Hamidi pada sesi taklimat Presiden yang berlangsung pada petang tadi turut mendedahkan 10 nama ahli parlimen yang menyerahkan akuan bersumpah SD bagi mengangkat Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Menurutnya, ketika kemelut politik melanda dan mesyuarat BN diadakan, hanya 26 ahli parlimen yang hadir. Sekali lagi saya nak bacakan kepada anda, ini maklumat yang paling penting. Menurut sumber, ketika kemelut politik melanda dan mesyuarat BN diadakan, hanya 26 ahli parlimen yang hadir, manakala baki 4 lagi yang lain yang memberikan sokongan kepada Muhyiddin tidak datang dengan memberi alasan kesihatan. Akhirnya, alasan kesihatan itu kedapatan pula menipu. Ini cerita dia. Macam mana boleh kedapatan? Presiden memaklumkan pada masa Dewan Tertinggi BN bersidang telah ada perancangan dibuat untuk menyingkirkan Ahmad Zahid Hamidi selaku pengerusi BN. Jika langkah itu berjaya, Muhyiddin telah sedia menanti di Hotel Saint Regis di Kuala Lumpur untuk mendapatkan sokongan BN, katanya. Bagaimanapun, kata sumber itu, sumber terbabit mengatakan rancangan sulit itu terbongkar apabila Setiausaha Agung BN, Zamri Abdul Kadir, tiba-tiba dihubungi seorang pemimpin kanan PAS PN. Dalam perbualan itu, kata Zahid Hamidi, pemimpin PAS PN itu bertanya, mengapa ahli-ahli parlimen BN belum sampai ke hotel yang disebutkan tadi, yaitu Saint Regis di Kuala Lumpur? Kata Muhyiddin, katanya Muhyiddin sudah sedia menanti di Hotel Saint Regis. Katanya selepas taklimat Presiden di Pusat Dagangan Dunia WTC petang tadi. Dalam pada itu, pemimpin UMNO Terbabit turut memaklumkan Ahmad Zahid berdepan cabaran hebat, termasuk daripada pemimpin parti komponen ketika membuat keputusan untuk bersama membentuk kerajaan perpaduan. Selain itu, katanya, pada taklimat Presiden itu juga Ahmad Zahid memaklumkan
yang BN akan bertanding menggunakan logo parti dalam 6 pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Biro Politik dan Majelis Kerja Tertinggi AMNO dah buat keputusan BN tetap akan menyertai PRN di ke-66 negeri dengan lambang Barisan Nasional BN. Namun penyertaan BN mestilah bersama rakan politik strategik parti-parti dalam kerajaan perpaduan, katanya. Ini bermakna, mungkinkah Barisan Nasional akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk menumbangkan Perikatan Nasional? Ini satu berita, ini satu perkara yang